بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati, kitab yang kedua. Tajuk yang pertama, tajuk yang pertama muka surat 25, atas sekali muka surat 25, masih lagi dalam tajuk pertama. Tajuk pertama, syarut ta'am, bagi suka makan, suka makan lebih. Cara kita nak mengurangkan makan lebih, itu dalam tasawuf. Adapun dalam fiqh, selagi mana haram, selagi mana halal, betul macam mana pun tak ada masalah apa pun, makanlah banyak mana pun. Tapi dalam tasawuf dia ada kesan, makan lebih itu ada kesan. Dan lapar itu ada rahsia dia. Kenapa ulama suruh kurangkan makan? Kerana ada kelebihan pada lapar dan ada keburukan makan lebih. Walaupun kita berbincang makan lebih halal, bukan haram, haram memang kena tinggal, tapi makan sikit pun. Jangan silap faham. Ada orang tanya, tak boleh makan lebih ni haram. Bukan, ini kita berbicara halal. Tasawuf, fiqh tu bicara cara nak makan benda yang halal. Tu ilmu fiqh. Ilmu tasawuf yang halal itu nak dikurangkan, supaya target kita atau tujuan kita tidak mengganggu ibadat kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Baik, tajuk kita nak bincang malam ini, kelebihan itu paling faedah. Faedah lapar, faedah ataupun rahsia lapar dalam ilmu tasawuf. Ketahui olehmu wahai orang yang salik, orang yang berusaha untuk mengingati Allah Ta'ala, yang paling berusaha untuk konsisten dalam ibadah. Itu tasawuf. Level tasawuf ni level paksa diri untuk buat ibadah. Itu level tasawuf. Level syariat dia panggil level betulkan ibadah. Apabila betul ibadat, tahu sembahyang macam mana betul, ibadat-ibadat lain macam mana betul, tutup aurat macam mana betul, macam mana cara kita nak beramal dengan peraturan yang kita tahu tu. Kalau peraturan berterlalu, itu jangan langkau. Maksudnya jangan langkau ni, jangan cuba nak paksa buat ibadat. Cuba paksa cari ilmu dulu buat ibadat. Ada setengah orang tu dia tak tahu level, paksalah buat ibadat, paksa bangkit tengah malam. Yang semayang terlampau ni, bangkit pukul 3 pagi buat apa? Buat tahajud. Dan perempuan 2 kali hancur.
Pertama, ibadat terapu, ibadat sembahyang. Yang kedua, kalau dia status isteri, kesalahan yang kedua, mendahulukan ibadat sunat tanpa izin suami itu adalah haram. Kerana isteri, ibadat yang besar berada di sisi suami, itu ibadat. Dia tak tahu ibadat duduk di sisi suami itu bangkit tengah malam buat apa? Buat tahajud. Tahajud itu sunat. Duduk di sisi suami dia itu merupakan tanggungjawab isteri dalam mazhab Imam Syafi'i. Duduk je, bukan buat apa pun, tidur lah. Bukan duduk tunggu suami, tidur di sisi suami. Melainkan suami rata, tidur kat luar, tak apa dia kata, aku tidur kat dalam bilik, tidur kat luar. Ataupun isteri dia cakap, malam ni nak bangkit tahajud ketiga, boleh tak? Boleh. Okey, buat tahajud tu sunat. Jadi kena ingat, jangan melangkau dia punya sistem dalam agama. Kalau syariat itu kita buat syariat, kita ambil tahu macam setiap ibadat, ambil tahu peraturan macam mana ibadat yang sah. Dan ambil tahu ibadat, kadang-kadang jenis-jenis ibadat pun dia tak tahu. Macam mana dia nak belajar jenis ibadat pun tak tahu. Yang dia tahu sembahyang, okeylah, sembahyang, ibadat sembahyang itu dia induk, dia tunggang. Ibadat lain dia tak tahu, boleh tahan. Tapi apabila dia tahu ibadat sembahyang, dia ambil tahu syariat, bagaimana nak sembahyang dia betul. Tu wajib belajar. Apa yang orang tak perasan wajib belajar buat sembahyang? Dia ingat belajar cara tak langsung di sekolah tu dah okey. Tak kisahlah belajar tak langsung ke, cara langsung ke, di sekolah ke, di mana, kalau selagi dia tak tahu peraturan yang sebenar, tetap tak lepas tanggungjawab dari Allah Ta'ala. Dia tak tahu basic, macam mana bacaan Fatihah yang sah, macam mana tahiyat yang sah, macam mana duduk tahiyat yang wajib. Duduk itu, duduk yang wajib, baru dia naik level sunat. Nak level sunat duduk tahiyat, tawarruk, duduk istirahat, itu sunat. Tapi kita tahu macam mana cara wajib. Dia belajar macam mana tak kisah, tapi objektif capai tu tidak. Maksudnya dia tahu tu pun tidak cara melaksanakan ibadat yang betul. Dia tahu, lepas tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia belajar itu peringkat sekolah, tapi ilmu di sekolah itu sampai tua dia boleh buat. Buat betul, bukan buat tak betul. Kalau dia tak tahu syarat sah baca Fatihah, dia belajar di sekolah dulu, baca Fatihah telinga tak dengar, itu tak sah. Itu tak capai objektif mendirikan sembahyang dengan betul. Wajib dia belajar. Sebab ada orang tak faham, dia kata saya dah belajar di sekolah dulu, kafar saya dah belajar, naik sekolah menengah, belajar lagi, takkan nak belajar lagi dah tua. Dia tak faham. Bukan isu belajar, tapi isu dia tuntutan belajar hingga tahu. Apabila dia tahu basic, baru lepas tanggungjawab belajar. Basic tu apa dia? Contoh, kalau dia tak takbir, tahu syarat sah takbir. Lafaz yang bernama takbiratul ihram ada 8 huruf, Allahu Akbar. Mesti tahu macam mana cara sebut yang betul. Kalau sebut Allahu Akbar, terlalu tak boleh, tak betul Allahu Akbar. Sebab qaf dengan kaf dia tak tahu, dia bertukar. Apabila kita tanya takbiratul ihram berapa huruf, tak tahu. Boleh tahan lagi, boleh tahan lagi, tapi kita tak kenal itu, tak tahu berapa huruf. Kita tanya berapa kalimah, tak tahu. Boleh tahan lagi. Kita tanya kalau sebut macam mana, huruf tak tahu, kalimah tak sebut macam mana. Mula sebut saja, maka terlampau sebutan dia. Status takbiratul ihram dia tidak sah di sisi syarak. Kenapa? Tak sama ataupun tidak mematuhi peruntukan yang ditetapkan oleh syarak. Dia kena tahu Allahu Akbar, walaupun dia tak tahu berapa huruf, dia lupa huruf 9 huruf, 8 huruf tu dia lupa, tapi dia sebut jadi Allahu Akbar. Tepat pendek dia tahu di mana, tepat panjang tahu di mana, wajib panjang kat mana, wajib pendek kat mana dia tahu.
Ada tempat wajib pendek, jangan panjang, sikit pun tak panjang. Kalau panjang, haram dan tidak sah. Ada tempat yang wajib dipendekkan, sedikit pun dipanjang tak dibenarkan sebab wajib pendek. Nampak ni mudah. Kalau lah belajar baru tahu, oh rupanya payah juga. Memanglah payah sebab pahala tu mahal. Kita buat itu ada bayaran, ada pahala. Maka nak dapat balasan bentuk pahala itu, sudah tentunya memerlukan usaha, pengorbanan dan sebagainya. Kalau agama dia kena ada usaha dan pengorbanan. Baik, kita terus kita punya level. Takut kita silap faham. Level tasawuf lain, level syariah lain. Kita belajar kitab fiqh, bab solat lain. Ini bukan bab solat. Ini kita nak paksa nafsu kita supaya buat ibadat yang betul. Level syariat, betulkan ibadat. Jadi kita nak bincang kenapa tajuk yang pertama kurang makan. Apa kaitan dengan agama? Apa kaitan dengan ibadat? Dia ada kaitan langsung dengan ibadat. Kita nak paksa buat ibadat itu kena betulkan, bukan sekadar ibadat betul, tapi betulkan sistem badan kita. Pemakanan yang kita sebut kena pilih pemakanan yang halal. Dan yang halal itu pula kena cuba kurangkan, tak boleh banyak. Kenapa tak boleh banyak? Dia mempengaruhi ibadat. Payah untuk buat ibadat, dia rasa jenuh buat ibadat, tak seronok buat ibadat, malah buat ibadat. Berat. Kenapa berat? Kerana makan lebih. Rahsia lapar. Ada berapa rahsia lapar disebut oleh ulama dalam kitab kita ni, Al-Arba'in fi Usuluddin. Ada 6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Rahsia lapar 4 ke 6? Ada 6. Ada 6 rahsia lapar. Yang pertama, dia kata, ketahuilah olehmu, oleh orang yang berusaha untuk melakukan ibadat ataupun berusaha untuk ingat kepada Allah Ta'ala, bahawasanya bagi lapar itu, jadi rahsia lapar itu beberapa faedah, beberapa rahsia. Pertama, setengah daripadanya, daripada rahsia lapar itu, nipis hati. Nipis sama lembut hati. Nipis hati sehingga mendapat ia orang yang beribadat itu akan sedap, ini akan khusyuk mengerjakan ibadat. Baik, yang pertama apa dia? Bahasa dia, bahasa larang akademik. Bahasa kita tu, rahsia orang yang kurang makan. Tak makan, tapi tak banyak. Rahsia pertama, dia kata lembut hati. Lembut hati ni mudah apa? Lembut hati ni semudah untuk dia melakukan ibadat sehingga mendapat ia, yakni sehingga mendapat ataupun merasakan sedap, khusyuk, merasakan sedap ataupun khusyuk melakukan ibadat. Itu rahsia pertama. Apabila dia kurang makan, Allah anugerah kepada dia kesedapan buat ibadat ataupun khusyuk buat ibadat. Dia khusyuk dulu. Kalau tak khusyuk, jauh untuk sedap. Dia tahap dia. Permulaannya Allah anugerahkan khusyuk dalam buat ibadat. Solat yang khusyuk, zikir yang khusyuk. Zikir tenang, fokus tenang zikir. Ibadat tenang. Ibadat apa namanya? Solat khusyuk. Itu pertama. Khusyuk dia maksud apa ni? Khusyuk ni ada dua dalam fiqh. Kita belajar dan khusyuk ni dalam bidang fiqh. Pertamanya khusyuk anggota. Ni anggota ketika dia buat ibadat, dia kena tahu hukum bergerak. Dia khusyuk. Khusyuk ni tetap anggota zahir, tidak bergerak melainkan pergerakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dalam ibadat, khusyuk tetap anggota dia tidak akan bergerak anggota dia melainkan pergerakan yang disuruh di dalam ibadat. Apa maksud yang disuruh? Pergerakan wajib, pergerakan sunat. Jadi dia kena tahu dalam salat apa pergerakan sunat. Kalau dia tak berperaturan, dia bergerak tak sunat harus ataupun makruh, maka tak dinamakan khusyuk. Apabila tak khusyuk zahir, sukar untuk khusyuk nanti. Dia kena khusyuk zahir. Itu khusyuk ada dua. Khusyuk zahir,
Tetap anggota zahir, anggota tangan, mata jangan tengok lain, tengok tempat sujud. Tangan jangan bergaul, walaupun gatal tahan jangan bergaul. Itu lebih khusyuk tangan, khusyuk mata, mata fokus. Kenakan peraturan, bila boleh bergerak, bila nak angkat tangan. Mazhab Syafi'i angkat tangan sunat 4 tempat saja. Kita tak tahu 4 tempat, kita redah je. Main angkat je. Rakaat pertama nak naik ke rakaat kedua dia angkat. Rakaat kedua naik ke rakaat ketiga memang sunat pun. Rakaat ketiga naik ke rakaat keempat angkat, kerja angkat tangan je. Maka tak akan dapat khusyuk dalam hati sekiranya dia tak khusyuk luar. Lepas tu kita sebut tadi tuan-tuan, nak dapat khusyuk kok mana pun kena melalui proses. Apa dia proses dia? Memang kena mula dengan ilmu asas. Nak dapat khusyuk ini baru kita bicara khusyuk zahir, belum hati lagi. Sebab itu proses dia apa? Nak dapat khusyuk hati lagi tinggi. Lagi dia kena follow peraturan lebih. Itu baru kita cerita khusyuk zahir. Khusyuk zahir, khusyuk hati. Khusyuk hati apa? Tetap hati, fokus hati, ingat kepada perbuatan dan ucapan salat. Dia ingat dia duk buat apa ni? Dia duk rokok. Bacaan apa? Dia ingat Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dan masa yang sama dia kena tahu apa bacaan dia. Dia kena cuba tadabbur, cuba tafahum. Barulah dapat level yang satu lagi, nama dia sedar. Ini level pertama khusyuk. Barulah naik sedar. Sedar jauh lagi sedar. Untuk mendapat sedar dalam salat jauh, dia kena ikut proses. Prosesnya bagi dapat khusyuk dulu. Nak dapat khusyuk pula ada proses. Apa proses khusyuk? Pertama dia kena kenal Tuhan. Kerana Tuhan yang dia kena kenal itulah yang akan mencampakkan anugerah khusyuk dalam hati. Tenang dalam hati dia, fokus dalam hati dia. Yang kedua, dia kena tahu peraturan zahir salat. Kena belajar kita fiqh apa peraturan zahir salat. Syarat sah salat kena tahu. Syarat sah melaksanakan rukun kena tahu. Perkara sunat dalam salat kena tahu. Perkara batal dalam salat kena tahu. Itu dia panggil peraturan zahir. Kemudian yang ketiga, ilmu yang ketiga, ini proses untuk dapat khusyuk. Ilmu yang ketiga dia kena tahu ikhlas. Apa makna ikhlas? Sebab dia kena paksa diri dia cuba solat semata-mata kerana Allah, bukan lagi kerana tanggungjawab. Mula-mula paksa, malah pun paksa, tak seronok pun paksa. Lama-lama kita rasa kita solat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana paksaan. Itu ikhlas. Barulah naik apa dia? Peraturan baik. Keempat ni ikhlas ni dia duduk dalam peraturan batin. Mudah terjemah dia. Proses pertama kenal Tuhan, proses kedua mengenal peraturan zahir salat, proses ketiga mengenal peraturan batin salat. Peraturan batin, peraturan dalaman. Apa dia peraturan batin ni? Disebut oleh Imam, disebut oleh Syekh Al-Fatani. Pertamanya ikhlas. Tu peraturan batin. Semua bicara hati. Yang kedua, barulah bicara khusyuk. Pertama ikhlas, yang kedua khusyuk, yang ketiga barulah bicara tafahum. Tafahum tu mana? Faham yang kita sebut dalam solat. Tadabbur, kita faham, cuba kita teliti, cuba kita fokus lagi apa yang kita faham itu. Itu dipanggil tadabbur. Barulah dia panggil menunggu untuk Allah anugerah kepada kita. Anugerah apa? Anugerah khusyuk, zauq dan juga sedar. Itu dia panggil proses dia. Baik. Yang pertama saja. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua, setengah daripada dan setengah daripada. Ini rahsia lapar yang kedua. Cerdik hati. Cerdik hati. Kerana kenyang itu mensebabkan bodoh.
Apa makna cerdik hati? Rasa yang kedua dia panggil tajan pemikiran. Dia panggil tajan pemikiran ataupun dipanggil idea yang ternas. Orang yang lapar selalu ni Allah mudah campurkan idea yang bagus dan pemikiran ni kita panggil pemikiran tajam. So idea yang bagus. Itu kena lapar. Dan kenyang itu, kenapa dia kata kenyang itu tak datang idea? Kenyang itu dia kata salah satu punca malas. Itu dia kata bodoh tu, malas untuk mencari ilmu dan akhirnya berada dalam kebodohan. Itu dia cerita ringkas. Dia kata kenyang itu, kerana kenyang itu mensebabkan bodoh. Maksud punca kepada bodoh. Kenapa punca bodoh? Kenapa yang bodoh? Maksud dia kenyang itu menyebabkan malas. Malas untuk mencari ilmu dan akhirnya membawa kepada kebodohan. Dan yang ketiga, dan setengah daripada rahsia lapar boleh memecahkan keinginan. Memecah maksudnya melemahkan keinginan mengerjakan maksiat. Maksud dia melemahkan keinginan nafsu untuk melakukan maksiat. Apabila kita lapar, maka kekuatan nafsu dia kurang untuk mengerjakan maksiat. Tak kisahlah maksiat apa pun dia punya. Kekuatan kita untuk melakukan perkara jahat itu dia berkurang sebab dia letih, dia lapar. Waktu puasa ni dia letih, nak mengumpat tak larang, ketidak sembah kencang. Apabila lapar tu tak kencang mana sembah pun kurang sedikit. Itu rasa lapar. Dan lagi nombor 3 tak ada lagi. Dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Dan mengerasi ini dan mengalahkan nafsu yang sangat menyuruh melakukan kejahatan. Itu dia panggil nafsu yang paling bawah. Ammarah bisu, itu nafsu paling bawah. Dia dalam kitab tasawuf, dia memperkenalkan kepada kita tahap nafsu. Nafsu ada satu je, ketujuh tahap dia. Paling bawah sekali, paling jahat sekali adalah nafsu ammarah bisu. Keinginan dalam diri kita ni, keinginan diri kita sentiasa mendetikkan idea dalam diri kita buat benda yang tak betul. Tak kisahlah, dia tak kisah, dia redah je. Walaupun dia ada ilmu tak mampu nak menahan dia. Ilmu tak mampu untuk membuat keputusan terhadap diri dia. Dia bagi apa? Sebab kekuatan nafsu jahat itu menguasai diri dia. Walaupun akal dia ada, ilmu dia ada, tapi tak cukup kuat untuk membuat keputusan yang kuat. Lawan tak boleh lawan. Dia cetuh benda jahat, buat. Dia cetuh benda jahat, buat. Cetuh benda jahat, buat. Kalau orang ada ilmu dan ilmu tu kuat, boleh pandu, boleh buat keputusan, boleh lawan. Cetuh benda jahat, tak semestinya dia ikut. Cetuh benda jahat, dia lawan. Sebab ilmu ni buat panduan, ni tak betul, ni haram. Maka nak buat ke tak nak buat, tak payah buat. Siapa buat keputusan? Diri kita, akal kita, diri kita. Tu dia cetuskan benda jahat. Siapa dia? Syaitan. Satu lagi, cetuskan keinginan tu, keinginan untuk melakukan benda jahat. Siapa dia? Nafsu dan syaitan. Gabungan dua unsur dalam diri kita, keinginan daripada nafsu dan juga cetusan idea daripada syaitan. Dua ini hasud, maka menewaskan akal kita.
lemah, tak cukup kuat, ilmu tak cukup padu, dia tak boleh untuk lawan dua cetusan dalam diri dia. Hasutan nafsu, hasutan syaitan. Akhirnya tewas. Apabila tewas, dia follow yang mana? Dia follow sama ada cetusan idea daripada syaitan ataupun cetusan keinginan nafsu. Dua-dua dia ikut. Tu. Jadi level yang paling bawah nafsu kita nama dia ammar bisu. Dia naik sedikit, barulah waqah. Naik yang ketiga multahamah. Kita ni duduk yang kedua, ketiga tu pun dah okey lah. Belum lagi naik level redha. Kamil tu memang jauh. Kamil Nabi je, Nabi-Nabi. Kita ni mutmainnah. Itu orang panggil nafsu para wali Allah, orang soleh, muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Nafsu dia mutmainnah, maksud nafsu dia tenang. Apa saja akal buat keputusan dengan ilmu syarak, nafsu ikut. Nafsu tak memberontak sedikit pun. Dia tak akan cakap jemu, tak akan cakap tak seronok, tak cakap malah. Dia tak cakap. Sebab keinginan nafsu, sifat dia, asal dia apa? Benda dia akan mencetuskan dalam idea, dalam minda kita, tak seronok, tak suka, jemu, tak enjoy. Semua itu adalah keinginan yang dicetuskan oleh nafsu. Malas, mengantuk, letih, semua itu adalah nafsu. Sebab tak kena dengan keinginan dia. Tapi kalau dia kena dengan taste, selera nafsu, tak ada letih. Tak tidur 24 jam pun tak letih. Tak tidur tak apa, sebab kena selera ni. Cuba kita nak mengaji. Saya ustaz 2 hari, ustaz tak tidur, tak larat nak mengaji lah. Tapi kalau kena dengan taste, tak apa. Ada orang 2 hari tak tidur, dia tak boleh makan. Wajib dia makan kambing golek. Aku tak boleh makan kambing golek, 2 hari dah tak tidur, tak larat nak makan. Tak ada. Sebab makan itu keinginan nafsu. Dia boleh, jangan halang dia, tak perlu halang pun, sebab itu keinginan. Tetapi kalau nak buat benda baik, benda yang ada pahala, nafsu kenal ini baik, ini ada pahala. Akal bagi panduan kepada nafsu. Tu kan dalam ilmu tasawuf, kalau kita kenal elemen dalaman kita. Kita kena kenal diri kita. Ni kita isu dia tak kenal diri, itu problem. Diri kita ni ada berapa elemen? Ada roh. Yang kedua dia ada akal. Yang ketiga dia ada nafsu. Yang keempat dia ada syaitan. Dalam diri ni syaitan. Yang Allah buat nafsu sebelum syaitan masuk. Nafsu Allah buat roh, akal. Cuma dia khilaf kalangan ulama. Di antara roh dan akal, hati, roh, akal, 3 benda ni khilaf ulama. Ada ulama kata roh, akal, hati benda yang sama. Sebab itu Allah cabut roh. Akal pun tak ada function, tak ada fikir akal. Ada ulama kata roh, hati, akal itu benda yang sama. Ulama kata beza, nisbah dia beza, hakikat benda sama. Akal ini Allah Ta'ala cipta. Cipta untuk apa? Cipta untuk menilai suatu benda. Sebab itu orang tak ada akal, tak ada syariat. Tak perlu dia buat syariat. Tidak ada kaitan dan berkait langsung dengan syariat. Sebab akal tidak ada. Walaupun dia roh ada. Itu ini sebuah berbeza. Jadi kita kena kenal diri kita, hakikat diri yang sebenar itu roh. Roh itu diri kita. Sebab itu apabila Allah Ta'ala asingkan jasad dengan roh, yang hidup adalah roh. Yang hidup adalah roh. Jadi dalam roh itu, untuk mengganggu roh itu, apa dia? Untuk menghalang roh daripada jadi baik, untuk menghalang roh daripada buat ibadah, untuk menghalang diri daripada buat ibadah.
syaitan dan nafsu. Lepas tu kita kena kenal syaitan dan nafsu. Dan untuk lawan dua ni perlu kepada apa? Dia perlu kepada ilmu syarah. Ilmu syarah baru boleh pandu nafsu, baru boleh lawan syaitan, boleh pandu nafsu. Nafsu kalau pandu, kita bimbing dia, dia boleh jadi elok. Apabila dia kuat, dia elok, maka syaitan tak mampu nak ganggu. Itu. Rahsia yang ketiga. Rahsia ketiga tadi, melemahkan keinginan untuk melakukan maksiat dan mengalahkan nafsu yang sangat menyuruh melakukan kejahatan. Apabila kita lapar, maka akhirnya nafsu yang suruh buat jahat banyak tu dia lemah. Nafsu yang selalu duduk suruh buat jahat, dia duduk detik, dia suruh macam mana dia detik tu kita kena kenal. Detik tu kena kenal idea tu. Idea yang nafsu suruh tengok benda jahat, idea nafsu suruh dengar benda jahat. Kalaulah dia tak tahu langsung, memang dia follow, dia tak akan berlawan pun. Kalau orang ada ilmu syarah, dia lawan. Ni tak boleh, ni dengar benda ni haram, ni tak boleh tengok ni haram. Dia duduk bergelut dengan diri sendiri. Tapi kalau orang tak tahu syariat, akal tidak dibekalkan ilmu syariat, tak tahu panduan, memang dia akan follow 100%. Nafsu kata tengok ni, dia pun tengok. Nafsu kata ni, dengar ni, sedap ni, nafsu ni ke seronok, sedap ni, enjoy. Ni tengok ni, seronok, dia pun tengok. Bercakap ni, ni sedap ni, bercakap ni, setengah 2 jam pun tak apa ni, tak letih ni. Sembang 2 jam pun tak letih. Tambah hari 3 jam tak apa lagi. Hari boleh tambah. Mamak tak tutup kedai mamak 24 jam. Jangan bimbang, mamak tak akan halang. Yang penting 2 jam order lagi. Masuk 3 jam order tambah hari. Mamak jangan bimbang, dia tak halang. Dan syaitan ni, nafsu dia kuat. Kuat apabila kita bagi dia. Dia nak kita bagi, dia nak kita bagi, dia layan. Kita layan dia makin kuat, dia makin kuat. Sebab tu ilmu kita nak halang dia, kita akan belajar tentang macam mana nak stop. Cara nak lawan nafsu ialah melakukan perkara yang dia tak suka. Jangan follow langsung. Itu cara nak lawan dia. Kalau dia suruh je buat, kita stop tu. Dia panggil menyalahi daripada perkara yang dia suka. Kalau dia bisik, dia lembut. Nafsu dia lembut, dia agresif, tu syaitan. Nafsu ni dia lembut, licik. Dia detik kat kita, detik. Dia tak kata jangan buat, tak. Jangan buat, itu syaitan. Dia kata jangan, itu syaitan. Dia gabung. Syaitan kata jangan, nafsu kata tak sedap. Gabung dua tu jadi. Syaitan kata jangan pergi, nafsu kata letih. Dua tu kita layan. Betul, kita kata apa? Betul, letih, tak payah pergi. Nampaklah, siapa buat keputusan itu? Kita. Tak payah pergi itu kita. Nak pergi ke tempat baik, kita pun buat tak payah pergi. Kenapa? Ambil alasan nafsu, letih. Tak payah tu cuba suggest dia cadangan oleh Syekh syaitan tu. Siapa yang sokong? Nafsu. Siapa yang buat hakim? Hakim kita yang hakim. Hakim membuat keputusan tak payah pergi surau. Kenapa? Letih. Kalau pergi pun untuk tidur je. Hakim tu adalah kita. Kalau hakim tak diberi panduan, teruk. Dia akan buat keputusan mengikut nafsu dan syaitan. Kita tak kenal ni, kita tak boleh beza apa detik dalam diri kita tu, nafsu ke syaitan. Mula-mula tidur tu kita memang nak bangkit pukul 5 lah, ada nak bangkit 4.30 ni. Muda lah ni. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan ni cakap je pukul 5, terus pukul 5 auto. Saya ni cerita diri saya. Kalau saya kata malam ni nampak awal sikit, malam ni 4.30. 4.30 dia bangkit dah. Sebab lonceng, jangan dengar. Kita ni level saya kena pakai lonceng. Level power dia minda je. Dia berinteraksi dengan minda.
Pukul 4.30. Oh, tu boleh jaga 4.30. Pukul 4 petang Ustaz. Saya 4.30 petang. Itu lagi power ranger. Saya tak pakai loceng. 4.30 dia bunyi, dia bunyi. Apa detik dia? Sekejap lagi. Dia pujuk. Hakim kita tak kuat. Mana diri kita tak kuat. Sekejap lagi 5 minit. Dan kita ni awal-awal lagi kalah di nafsu. Pukul 4.30, 4.40, 4.50. Awal-awal lagi dia tak yakin. Dia tak yakin dengan nafsu dia. Takut tak jaga. Dah pukul 5. Jadi 4.30 sampai pukul 5 dia bagi layan nafsu dia setengah jam. Nafsu kalau kita biasa layan, dia memang tak cukup. Atau kata bagi apa lagi minta orang bagi betis. Bagi betis minta orang. Nafsu memang dia perangai macam tu. Dia tak akan cukup. Kalau kita ajar 4.30 kita nak bangkit, biasa kita nak bangkit pukul 5. Lama-lama dia minta 5 minit ya. 5 minit je. Kita mau ayam. Betul lah 5 minit. Tidak pun banyak lagi masa kita kerja pukul 7 sebelum pergi kerja. Ada setengah tu pukul 8 pun betul lah kerja. Lama masa lagi. Nampak? Dia nak grab masa kita. 5 minit tu hakim tahu nilai 5 minit itu bernilai hidup kita. Ibadat, boleh buat ibadat dah 5 minit. Boleh zikir dah 5 minit. Boleh baca Quran dah 5 minit. Boleh buat sunat dah 5 minit. Dia cuma nak tarik walaupun 5 minit. Itu kelicikan nafsu. Nombor 4, dia ada nafsu semua. Dan setengah rahsia lapar. Yang keempat, dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud. Ringan tubuh bagi sembahyang tahajud. Nombor 4 maksud ringan ni mudah untuk bangkit mendirikan solat tahajud. Itu rahsia lapar. Benda lapar dia tidur tak ada. Tidur tak ada lapar. Itu yang keempat Itu azan kan? Azan surah kan? Okey. Kalau azan ni tak nak jawab kan? Kalau azan surah nak jawab. Nombor 4. Tolong sekali nombor 4, mudah untuk mendirikan, ini bangkit mendirikan solat tahajud. Dia sebenarnya dia bukan nak pada tahajud. Rahsia lapar ini dia bukan nak kepada tahajud sahaja. Contoh, dia panggil apa tahajud ni? Dia panggil nak menunjukkan, dia sebut khas. Tahajud ni disebut khusus, menunjukkan antara pahala besar nisbah waktu. Dia bukan nisbah solat, nisbah waktu. Nisbah waktu yang terbaik adalah 1/3 malam. Buatlah apa pun, buatlah sunat apa pun. Nak bangkit waktu tu, nak buat qada fardu, lagi besar pahala dia. Sembahyang fardu tak ke qada. Qada isya, qada subuh dulu 20 tahun dulu. Sembahyang dalam keadaan terabur dulu. Sembahyang telinga tak dengar, bukan telinga dia bergerak. Ucapan solat dia tu telinga dia pun tak dengar. Maka dia kena qada. Mazhab Syafi'i ni ikut mazhab lain. Mazhab Syafi'i kena qada. Bila dia nak qada, waktu pahala bonusnya ialah salah satu tempat dia dan waktu dia 1/3 malam. Lepas daripada pukul 2, pukul 3 ke atas. Dia kata nak mudah untuk bangkitnya, kena kurangkan makan supaya mudah kita bangkit malam. Jadi di sini dia sebut solat tahajud ni dia panggil dia menyebut khusus itu untuk menunjukkan antara pahala besar nisbah waktu.
antara pahala besar mendirikan ibadat pada waktu malam. Jangan kita belum bangkit buat tahajud je. Dia nampak tahajud tu pahala besar. Bukan tahajud tu, waktu tu, nisbah waktu. Dan umum. Dan dia kata ni umum. Dan mengerjakan ibadat, ini umum. Dan meringankan badan untuk melakukan ibadat, ini umum. Kalau tahajud khusus untuk mengerjakan ibadat pada waktu malam. Jadi apabila dia kurang makan tak banyak, mudah untuk bangkit buat ibadat tengah malam. Nak buat ibadat apa? Buatlah apa pun ibadat. Baca Quran, sembahyang sunat, sembahyang wajib, Allah. Nak pada waktu tu. Dan ini umum. Dan ringan badannya untuk melakukan ibadat. Apabila dia tak kenyang, dia duduk dalam keadaan yang tak terlalu kenyang selalu, sederhana je perut dia, maka mudah untuk dia melakukan ibadat. Ni bila? Umum. Siang malam tak kisah. Ibadat apa? Umum. Nak solat pun mudah, nak pergi belajar pun mudah. Dan tidak, kalau kenyang ini kacau, nafsu dia kacau. Nafsu mudah untuk cetuskan idea, letih, tak seronok, tak suka, semua tak. Tu letih tu sebenarnya kita kena faham nafsu. Walaupun badan kita memang letih pun, memang badan kita letih. 8 jam tu tempat kerja, balik nak kena mengatur kuliah maghrib, tak letih. Memang betul dia cakap letih tu betul. Cuma wal nafsu ni kalau kena dengan taste dia boleh tahan letih tu. Walaupun 8 jam kita duduk di office, balik kena buat kerja lagi. Cuba buat kerja yang kena dengan nafsu kita. Okey je mata kita, badan okey je. Minat jogging, dia boleh jogging je. Letih 8 jam pun, balik rumah terus dia buka seluar, londes semua, terus keluar jogging. Balik bila? Maghrib lah buat. Tanya Maghrib isyak jamak. Balik habis maghrib, balik jogging tu. Jamak terus dia. Hidup jamak 20 tahun, 30 tahun, pencing baru insaf. Insaf. Pencing barulah nak datang surau. Ada orang cerita kat saya, tapi sepatutnya tak cerita. Dia kata, Ustaz, saya ni nak qadha. Macam mana nak qadha? Saya kata, qadha macam tu. Nak qadha macam mana? Tak, dia kata bila. Kita tak mudah, dia tanya poin dia bila. Bila nak qadha? Saya kata qadha ni bila-bila boleh. Tak perlu tunggu waktu dia. Nak zuhur qadha dalam asar boleh. Dia asar lepas asar tak boleh solat. Tapi kalau qadha boleh. Dia kata sebab saya dulu belum pencin, saya ni jarang solat besar. Saya kata kenapa jarang solat? Balik gym. Nak sampai rumah maghrib, asar, tempat kerja tak solat asar dia tak. Lu benda dia. Saya kata tak apa lah, tak payah cerita lah. Yang penting apa qadha je. Dia maksiat kita, haram kita muka dedah pada orang. Bukan maksiat orang je. Kita bincang dulu bab mengumpat kan. Mengumpat haram. Satu lagi yang haram, mendedahkan aib sendiri, tak boleh, haram. Cerita dulu zaman muda kita ni tinggal solat, zaman muda kita ini, hero lah kita. Hero Malaya lah kita. 10 orang tak cukup lah wanita. Masa duduk ada tahta. Tak perlu cakap. Aib haram. Mendedahkan maksiat zaman lampau haram. Bukan sunat. Qaul muktamad kata wajib sembunyikan aib kita daripada pandangan orang. Maksudnya kita kesalahan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, tak perlu dedah. Melainkan kita kena dedah itu isu minta maaf dengan orang. Itu kena cakap. Saya dulu 20 tahun dulu saya mengumpat kat wajib. Kena cakap tu. Dulu masa Tuan Haji jadi DJP surau, saya cukup tak puas hati dengan Tuan Haji. Itu kena cakap. Barulah dia boleh maaf. Tuan Haji tu pula tak tanya, yang isu apa? Saya tak tahu, baru saya maaf. Kacau Tuan Haji. Mazhab Syafi'i dia tak boleh. Mazhab Hanafi boleh.
Mazhab Hanafi Maliki dia lebih ringan cara taubat. Dia dah cerita je. Cerita kesalahan tak perlu detail. Tapi mazhab Syafi'i dia kena detail. Detail secara taubat dia, kalau 10 kesalahan dia tak boleh 1 je, dia kena 10. Mazhab Syafi'i. Kalau 10 dia tak boleh kompak. Kalau 10 kesalahan kena 10. Cara minta maaf pula kena cerita. Mazhab Syafi'i kena cerita. Kalau dia tak perlu, tak tanya, baru tak apa. Kita cerita saya ni ada kesalahan dengan Tuan Haji ni, saya mumpak. Tak apalah, Tuan Haji pun tak tanya, tak apa, saya maafkan. Mudah. Habis yang terakhir, yang keenam. Yang kelima dulu, yang kelima, dia 6 semua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan yang kelima, dan hilang mengantuk. Ini kelima. Dan rahsia lapar yang kelima, hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadah. Apa maksud dia? Maksud dianya menghilangkan lapar-lapar ni, dia boleh menghilangkan rasa cepat mengantuk, tak mudah mengantuk. Dia kenyang, tak mudah mengantuk. Kalau lapar ni dia tak mudah mengantuk. Mengantuk yang mana? Yang boleh menghalang daripada ibadah. Kalau mengantuk tahan ibadah, tak apa, kita tak masalah apa. Mengantuk ni tapi tak menjejak ibadah dia. Buat ibadah macam biasa kalau mengantuk. Ni mengantuk macam mana ni? Mengantuk yang boleh menghalang daripada ibadah. Kalau mengantuk pun mengantuk buat ibadah itu, bukan sembahyang mengantuk. Ada jenis ibadat yang mengantuk pun buat juga, letih pun buat juga, lawan paksa diri. Itu dia panggil paksa nafsu. Mengantuk pun mengantuklah. Duduk juga dalam majlis ilmu, lawan juga, tu panggil lawan nafsu. Lama-lama nafsu pun tak boleh buat apa, surrender. Nanti akan datang kita di Imam Ghazali ajar tips macam mana nak lawan nafsu. Nafsu ni apabila kita lawan kerak dia, maksudnya kita konsisten lawan, akhirnya dia surrender. Dia surrender, terpaksa di follow. Dia follow tanpa memberontak. Dia tak berontak pun, maksudnya tak akan cakap pun kat kita letih, tak akan cakap pun tak seronok. Dia tak cakap, senyap. Lama-lama tu dia timbul, mula dia jinak dan mula dia ikut, dia ta'at. Tu dia panggil nafsu ta'at kepada kehendak kita. Apabila dia ta'at, nafsu yang elok, dia akan mengeluarkan keinginan yang elok. Mula keluar perasaan daripada dia, seronok. Seronok apa? Seronok buat ibadah. Nak dapat seronok tu lah, bukan senang. Dia mula dengan jemu dulu. Dia mula dengan menyampah dulu. Aku nak habis 1 jam menyampah. Puas jenuh betul lah. Sekejap kiri, sekejap kanan, jenuh betul kaki, tak siap-siap lagi. Sebab nafsu dia tak suka. Buat ibadat lagi lama lagi tak suka. Dan kalau boleh kita ni nak cepat, semua nak cepat, maka tak nak cepat. Sebab itu selera dia. Tak nak cepat, maka itu selera. Kalau kena dengan selera, dia takkan nak cepat. Tapi kalau tak kena dengan selera, semua nak cepat. Sembahyang nak ekspres, lepas tu terawih cari cepat, cari iman ekspres. Nak mengaji pun cari cepat. Mana orang baca sampai 2 jam? Tak ada, lagi awal balik kita. Cuma nafsu kita dia kena latih. Jangan bagi terlalu banyak kat dia. Itu semua Imam Ghazali dah ajar. Kalau kita orang baru dalam nampak ibadah, kena pandai handle nafsu. Jangan tunggu kita sajikan kat dia barang yang ibadat itu dengan banyak tu, tak boleh. Dia berontak, dia tak akan datang lah. Memang sekali tu lah. Ustaz baca 2 jam, 1 jam 40 minit. Dia kata pagi ni awal dan akhir. Dia harap tu nak datang bulan depan. Siapa cakap tu? Diri dia. Daripada siapa? Daripada nafsu. Itu dia bagi percakapan dia hasil daripada bisikan nafsu dia. Jadi kita kena pandai handle nafsu. Nak pandai handle, kena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu fiqh, dia ajar cara betulkan syariat dia. Itu dia panggil hilang rasa mengantuk. Dan yang terakhir yang keenam,
Dan setengah daripadanya memada dengan sedikit daripada harta dunia. Memada dengan sedikit daripada harta dunia. Apa maksud dia? Merasa cukup atau memada, merasa cukup walaupun hanya memiliki harta yang sedikit untuk dirinya. Untuk diri dia. Ada pun mencari harta banyak untuk kebaikan orang lain tidak dihalang, bahkan disuruh disyarat. Cari harta banyak untuk kebaikan orang. Sebab apa? Pahala. Jangan cari harta banyak untuk kebaikan diri sendiri, itu tak ada pahala. Cari harta banyak tapi ingat untuk kebaikan orang. Maksud untuk diri sendiri itu simpan sikit. Pak mati pun orang lain tak guna. Dapat anak-anak. Anak-anak belum tentu dia tolong buat kebaikan untuk kita. Jadi sebelum mati, gunakan kebaikan dengan harta yang ada pada kita. Tu. Dia panggil merasa cukup walaupun hanya memiliki harta yang sedikit. Itu dia panggil lapar. Dan sikit kepada sikit lagi kita ambilkan rahsia keburukan kenyang, sebab dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Adapun kenyang itu, maka ada padanya pada kenyang itu beberapa kebinasaan. Dia lebih kuat ya. Jadi tadi rasa lapar, yang ini keburukan kenyang. Kita habiskan. Yang pertama, dia ada 5 keburukan. Pertamanya, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Itu kita nak baca juga sebab dia sama, tak perlu detailkan. Apa maksud pertama? Hilang perasaan sedap melakukan ibadah. Sebab kenyang ni dia letih. Letih ni dia hilang, tak pun khusyuk hilang. Khusyuk hilang. Apabila khusyuk hilang, maka jauhlah untuk merasakan sedap dalam ibadah. Sedap tu anugerah Allah Ta'ala. Yang kedua, keduanya menambah keinginan nafsu. Apabila kenyang, dia bertambah kuat nafsu kita. Bertambah kuat keinginan kepada dunia, kepada perkara-perkara dunia. Apabila kita kuat, maka dia akan kuatlah keinginan kita. Cegah kita kuat. Ketiga, ketiadaan kasihan akan orang miskin. Dia tidak mudah simpati dengan orang miskin. Mau minta sedekah pun dia halau tentu. Dia perasaan dia itu sukar ataupun payah untuk dia rasa lembut, untuk dia rasa kesian dan simpati kepada orang miskin, sebab dia tak pernah lapar. Tak pernah lapar. Dia panggil hilang perasaan simpati terhadap orang miskin. Itu nombor 3. Dan nombor 4, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Keempat, belum tu, kerana tu. Ketiga tadi dia kata ketiadaan kasihan akan orang miskin. Kenapa? Kerana apabila dia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang. Bersana lapar, maka ia sebab punca bagi kasihan, belas, ini bagi simpati akan orang miskin. Dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa. Dan keempat, keburukan kenyang yang keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu. Lemah ni sukar. Yang keempat ni sukar untuk menghafal ilmu yang manfaat, khususnya ilmu syarak. Ilmu syarak ni dia mahal. Dia suka nak ingat walaupun jenis. Sebab tu orang ingat, dia samakan dengan ilmu akademik. Apabila otak dia A+, genius, dia kata simple dia ilmu syarak. Ya, dia faham, tapi untuk recall dan untuk apply tak semestinya mudah. Sebab ilmu syarak dia know. Dia know ini, dia cahaya ini boleh tak pandu. Pandu ni boleh tak guide dia. Boleh ataupun tidak berdasarkan kepada diri dia. Dia tak sama dengan akademik. Kalau diri dia ni betul, hati dia betul dengan Allah Ta'ala, maka Allah beri kekuatan untuk dia ingat dan beramal. Kadang-kadang dia ingat, tapi nak amal tidak ada kekuatan. Apatah lagi nak apa nama ni, tak ingat, lagi tak boleh amal.
Ingat satu, kekuatan nak buat tu satu. Mana ingat ni faham lah. Faham tu satu, untuk beramal dengan ilmu yang dipaham, itu kekuatan yang Allah bagi. Kepahaman pun sama, Allah yang bagi kepahaman. Kita usaha saja, usaha kita pun nisbah je kita, Allah Ta'ala yang gerakkan. Cuma nak cerita, kepahaman itu Allah Ta'ala bagi, terpilih bagi sesiapa dia nak bagi. Dan kekuatan beramal itu juga Allah bagi. Jadi lapar ini, kenyang ini, dia sukar untuk kita ingat ilmu. Sukar. Lapar itu mudah untuk ingat. Dan mudah ingat, maka satu tahap lagi, minta dengan Allah, mudah untuk Allah beri kita beramal. Nak amal dengan ilmu yang kita faham itu, itu satu hal. Tahu nak tahu, tapi nak buat tu tak jadi. Ketika nak buat tu tak jadi, duk lekat lagi style lama. Takbir itu belajar lah. Tahap takbir ni sunat, tahap ni afdal. Tapi ketika takbir Allahu Akbar, gaya lama, gaya 20 tahun dulu. Nak buat cara cantik ikut ilmu tu bukan senang. Itu rahsia lapar. Dan yang keberapa? Seterusnya, yang keempat, lebih daripada sukar untuk mengingatkan ilmu yang memberi manfaat. Dan kelimanya bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid. Ini kesan maka kenyang. Dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang ia kepada jamban. Maksudnya berulang-alik ke jamban. Dia kata kenyang, keburukan kenyang yang kelima, sentiasa berulang-alik ke tandas. Maksudnya apa? Kerja kecil begok aja. Ilmu tasawuf, kenapa dia nilai sampai tahap tu? Kerana ilmu tasawuf dia nilai dari sudut masa kita. Masa sangat berharga. Masa habis ke tandas 30 minit, sekali masuk tandas. Kalau satu hari 2 kali tandas sejam, satu hari sejam umur dia duduk dalam tandas. Contoh, kalau dia hidup 60 tahun, cuba darah, berapa usia dia dihabiskan dalam tandas. Sedangkan 1 jam itu ulama tasawuf melihat nilai yang dia boleh buat. Tu kita jangan pelik. Kenapa dia fikir satu kata tandas? Dan jika engkau kata sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, adat standard lah. Janganlah lapar ni kena duduk kenyang dia. Dia kata saya ni kenyang ni standard lah bagi saya, adat. Maka betapa aku meninggalkan dia kat kenyang. Maka bagaimana cara aku nak tinggal kenyang? Sebab kenyang tu dah jadi biasa bagiku. Lapar jangan. Malaikat puasa Ramadan je baru tahu lapar. Setahun sekali je lapar. Ramadan. Isteri kami tak berajin puasa, tak lapar lah. Hari ni pula tempat puasa pula sekejap je, tak sempat lapar. Dia bersahur tu tak sempat lapar. Hantar sahur tu pinggan, mana lapar. Orang sahur tu bukanlah nak cover sampai 2 kali cover makan tu. Sahur tu sunnah. Dia sahur siap-siap cover 2 kali makan. Dia kata macam mana kenyang dah jadi adat bagi aku, dah standard dah bagi aku, macam mana aku nak lapar? Maka dijawab oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Arba'in fi Usuluddin, bahawasanya yang demikian itu, yani cara nak kurang makan itu mudah atas mereka yang mendaki akan dia akan kurang makan dengan diasuh, dengan cara dikurangkan makan itu secara berasuh-asuh. Ini penutup keburukan ni, dia nak masuk topik lain. Bulan depan masuk topik lain. Dia tutup dengan cara tips dan kurang makan. Sebab bulan depan kita nak bincang portion makan. Itu semua tu bukan kita punya. Portion makan, ulama 6 hari sekali makan, Abu Bakar 6 hari sekali,
makan syair. Paling lekehnya sehari makan sekali. Memang tak ada lah portion nak pakai ulama punya. Pakai portion kita dah. Satu hari 3 kali makan. Sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang. Itu hak hidup lah. Sebab kita malam pun kita makan. Kita baca dulu. Maknanya kita boleh amal, kita amalkan. Itu akan datang. Jadi dia tutup macam mana? Dia kata, kalau tanya aku lah, Imam Ghazali kata, maka aku akan cadangkan bermula nak, dia kata nak tinggal makan, tak boleh tinggal tumbuh. Jangan tumbuh makan sikit, tak boleh. Ini Imam Ghazali bagi tip dia buat. Dia kata kena kurang secara berasuh-asuh. Kalau biasa makan 2 pinggan, kurang makan 1 pinggan setengah. Makin lama, hilangkan, tinggal 1 pinggan. Dan 1 pinggan tu pula kurangkan, makin sikit sehinggalah sampailah betul-betul kadar portion kita sahaja, untuk kenyang sahaja. Dia kata macam mana? Berasal dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau di tiap hari yang biasa kadar sesuap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Dia kata dalam satu hari itu kita kurang dulu kadar, bukan bilangan tu. Kalau kita makan 3 kali, kekalkan 3 kali. Cuma saiz dia tu, saiz pinggan itu, 3 kali makan, 1 kali makan cuma kurangkan sedikit saiz. Tu. Sehingga sebulan itu dia kata kita dah boleh kurangkan. Imam Ghazali kata sepinggan dalam sebulan, kumpul-kumpul sikit sehari 3 kali itu kita kumpul. Maka tiada nyata, tiada sedar. Ternyata itu sedar, kita tak sedar, nafsu kita bekas ini kesan mengurangkan itu pada diri kau. Engkau pun tak sedar, rupanya dah makan sikit lah sekarang. Tu. Dan jadilah mensedikitkan itu adat engkau. Maka jadilah, dia kata makanan sedikit itu biasa bagi engkau. Baik, insyaAllah kita sambung ke datang. Dan ketahui olehmu bahasanya mensedikitkan makan itu 3 pangkat, 3 martabat. Dan kami cakap datang, ada martabat orang yang paling tinggi, itu martabat siddiqin. Ini paling tinggi, kita tak mampu lah. Dia makan sekarang hidup dia. Itu tak mampu kita buat. Level kedua, makan sekadar 1/2 cukup, lebih kurang. Kadang-kadang kita tengok macam mana 1/2 ni portion, kita saiz makanan sehari. Barulah kita tengok para ulama kita ada makan 6 hari 1 kali dia makan. Abu Bakar, Omar, tapi tak kuat dia. Omar kuat, makan tak kuat. Kita makan kuat, tapi tak kuat. Itu problem. Sayyidina Omar memang takas dia, tenaga kuat, makan tak kuat. Jadi Abu Bakar terkenal makan seminggu sekali. Makan syair tu, makan nasi. Kalau kita nasi lah, dia syair. Air memang makan air. Ini makanan yang mengenyang dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'i al-'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.